Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Nur Mizan bin Halid. Saya adalah pegawai Sukarelawan YES Politeknik dan saya juga adalah salah seorang pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Okey, pada kali ini saya akan menyampaikan taklimat berkenaan Sukarelawan YES Politeknik Malaysia. Sukarelawan YES ya. YES tu adalah singkatan daripada Yayasan Sukarelawan Siswa Politeknik. Okey, saya akan membentangkan taklimat berkenaan apa itu Sukarelawan YES dan program-program yang telah kita jalankan selama ini di Politeknik, maupun di peringkat komuniti setempat, di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. So saya mohon kepada semua untuk sama-sama mendengar taklimat yang akan saya sampaikan. Kita akan tengok slide yang saya akan bentangkan. Slide yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Dan saya harap semua boleh mengambil perhatian, penuh perhatian untuk kita tengok sama-sama apakah itu yang kita katakan dengan Sukarelawan YES Politeknik. Okay, jom kita tengok. Baik, kita teruskan dengan slide presentation pada kali ini. Okey, apa yang kita nampak kat sini adalah garis panduan program kesukarelawanan Politeknik Polisen. Okey, kita skip ini. Okay, ini adalah kata-kata aluan daripada pengarah lama, pengarah Politeknik Polisen yang lama, bukan yang sekarang, yang lama. Ini adalah kita punya timbalan pengarah sokongan akademik. Maknanya setiap program sukarelawan adalah di bawah portfolio TPSA, timbalan pengarah sokongan akademik. Ini saya sebagai pegawai Sukarelawan YES yang menyelaras dan menjalankan program-program sukarelawan daripada peringkat Politeknik, komuniti dan kebangsaan ataupun antarabangsa sekali lah. YES Politeknik Malaysia. Satu, pengenalan Sukarelawan Politeknik Malaysia. YES Politeknik Malaysia ditubuhkan pada 15 Julai 2011. Baru lagi baru tak baru dah 11 tahun dah kot. 10 tahun. 10 tahun. Dia adalah satu platform kepada siswa politeknik menyumbang khidmat bakti dalam bentuk kemahiran TVET kepada masyarakat. So, kita ada kepakaran dalam bidang masing-masing. Kita ada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So, kita ada kemahiran teknikal kat situ. So, kita boleh gunakan kemahiran-kemahiran kita untuk membantu masyarakat ataupun komuniti di luar sana. So, kita tengok dia punya motto, motto YES, we care for the community, we love Malaysia. We care for the community, we love Malaysia. Objektif YES Politeknik Malaysia membangunkan graduan yang holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Menyumbangkan kemahiran TVET kepada komuniti secara NBOS dalam membangunkan kehidupan masyarakat. NBOS ni, NBOS New Blue Ocean Strategy, memastikan siswa politeknik terlibat secara aktif dalam program sukarelawan. So, dekat sini kita tak nak pelajar-pelajar kita ni sekadar terlingkup ataupun macam mana nak cakap, ataupun kita just datang sini untuk belajar saja, just akademik saja. Kita nak semua pelajar kita ni terlibat dengan komuniti supaya nanti bila kita keluar kita dapat segulung diploma, segulung ijazah ke, segulung master ke, PhD ke, tapi kita ada skill dengan komuniti tu. Kita boleh bergaul dengan komuniti, kita boleh masuk dalam komuniti dan menyesuaikan diri. Kita ada kluster politeknik ni, kluster YES Politeknik, yang mana nombor 1 adalah pemindahan teknologi dan perkongsian ilmu, operasi khidmat masyarakat, pembangunan keusahawanan, pembangunan pendidikan, pembangunan kerohanian, pembangunan kesihatan, pembangunan kelestarian alam. Pemindahan teknologi dan perkongsian ilmu.
Yang ni yang seperti saya katakan sebelum ni, yang awal-awal tadi, pembinaan teknologi, kita ada kepakaran teknikal, yang mana kita boleh kongsikan kepakaran kita tu dengan komuniti luar. Dan sama-sama kita berkongsi ilmu yang kita ada. Operasi khidmat masyarakat, CSR. Operasi khidmat masyarakat ni macam kita buat operasi banjir, operasi banjir, membersihkan sungai, pantai, pembangunan kesawanan. Contoh kesawanan. Dekat satu-satu komuniti tu mungkin ada perusahaan kecil ataupun kita panggil AKS. Kita bantu macam mana nak marketing ataupun nak buat pemasaran kepada industri IKS tersebut lah. Ini banyak kepada jabatan perdagangan. Pembangunan pendidikan, pembangunan kerohanian. Kerohanian ni kita buat program dekat, contohnya macam dekat rumah-rumah anak yatim, rumah-rumah orang tua. Pembangunan kesihatan, pembangunan kelestarian alam. So kita tengok next. Ini awak boleh baca sendirilah. So kita tengok yang bawah tu. Kerja sukarela adalah kegiatan yang dilakukan dengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan material dan dapat memberi manfaat kepada golongan pihak sasaran. Ini adalah kod daripada Azizan pada 2009. Prinsip kerja sukarela. Kita tengok, sedia berkongsi maklumat, pengetahuan dan kemahiran, berkhidmat tanpa pilih kasih atau diskriminasi, menyumbang tanpa mengharapkan balasan atau ganjaran material, bertitik tolak daripada keadaan ataupun situasi dan keperluan pihak terlibat, melibatkan pihak yang berkenaan dalam sebarang keputusan atau tindakan. Setiap orang boleh menyumbang atau berkongsi yang memberi manfaat. Etika dalam aktiviti sukarelawan. Hormati privasi dan kerahsiaan. Hormati privasi dan kerahsiaan. Contohnya kalau kita buat program dekat rumah-rumah anak yatim, rumah-rumah orang tua, apa yang awak tengok, apa yang awak lihat, kita ambil pengajaran kat situ dan kita jagalah kerahsiaan dan privasi pada tempat tu lah. Belajar daripada kelemahan dan kesilapan, lalu seterusnya membaiki prestasi masa hadapan, sentiasa letakkan komitmen yang tinggi, sentiasa menepati janji, bersikap telus dan jujur, memelihara integriti dan bersikap profesional. Ini hak-hak seorang sukarelawan. Apa yang penting kat sini adalah kita tengok yang term nombor 5, dilatih dan dibimbing untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Untuk sesuatu program tu, kita tengok apa program yang kita buat. Anda semua akan dibimbing untuk membuat sesuatu tugasan tu. Dibimbing macam mana nak buat sesuatu kerja yang melibatkan macam-macam kan, tempat tinggi, aktiviti air. Diiktiraf kerana sumbangan dan khidmatnya, ini kita akan beri sijil. Berhak menolak dan berkata tidak pada paksaan kerja. Ya, ini adalah hak masing-masing. Dan kerja pun adalah konsep sukarelawan. Mendapat pembelaan, perlindungan dan insuran bagi tugasan berisiko. Ya, anda semua akan dilindungi insuran kelompok yang setiap pelajar dapat di politeknik ini. Dihormati oleh rakan-rakan sukarelawan yang lain. Ini kluster-kluster yang saya sebutkan tadi. Ini awak boleh baca lah secara detail dia punya apa yang
dikendaki dalam kluster-kluster yang telah disebutkan tadi tu. Ini adalah kerangka aktiviti ataupun kerja sukarelawan YAS Politeknik. Menganalisa keperluan komuniti, menyediakan penyelesaian mapan, melaksanakan bersama rakan kongsi, pemantauan dan penilaian. Program sukarelawan peringkat antarabangsa. So sekarang ni pada slide yang seterusnya kita akan tengok program-program yang telah kita jalankan sepanjang yang telah kita jalankan lah. Aktiviti program pameran dan penilaian projek Smart Shelter bersama IPT Korea dan 2 artis seni Korea Selatan. Kluster pembinaan teknologi dan perkongsian ilmu. Pesyarah yang terlibat adalah 15 orang, pelajar Politeknik PD 10 orang, pelajar USM 12 orang dan pelajar daripada Universiti Korea Selatan adalah seramai 22 orang. Ini gambar-gambar program. Yang ini pula adalah sama juga program antarabangsa. Program pengantarbangsaan warga Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson bersama warga staf Politeknik Negeri Padang Indonesia. Ini bekerjasama dengan Universiti Indonesia dan pelajar-pelajar daripada Universiti Korea Selatan. Kerja-kerja more ataupun lebih kepada operasi khidmat masyarakat. Kita ada tengok situ mengecat dinding, lawatan ke bengkel. Ini adalah sesi perkongsian ilmu. Tu rumah IBS, rumah yang dekat depan koperasi tu, rumah IBS. Ini adalah material yang baru yang dibangunkan. Berikut adalah program sukarelawan peringkat Parlimen Port Dickson. Kita buat membaik pulih rumah komuniti di bawah peruntukan kerajaan dan KPT. Kerajaan KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Operasi khidmat masyarakat, pesyarah yang terlibat 20 orang, pelajar 40 orang. Ini pada tahun 2017. Ini adalah nama penerima manfaat. Jenis-jenis pembaikan yang dilaksanakan: tukar bumbu rumah, tukar 5 pintu, tukar 13 set tingkap sebenarnya tingkap jenis nako. Dan ini apa yang kita buat dekat rumah ni, Apa yang kita buat kat situ, kita tukar tingkap, tukar pintu. Mengecat ada ke tu? Tak ada, Sama juga, ianya kita tukar bumbu rumah. Kita boleh tengok situ bumbu yang dah bocor, dah berkarat, kita tukar yang baru. Jenis pembaikan yang dilaksanakan: tukar bumbu rumah, cermin aku, tukar pintu. Kita boleh tengok gambar-gambar kat sini. Gambar sebelum, awak tengok pintu tu. Pintu yang dah rosak, bumbung yang bocor, yang dah lama tukar. Pada gambar semasa tu adalah kerja-kerja yang dijalankan, dan gambar selepas tu apabila program dah ataupun kerja-kerja yang dah selesai. Dia pun sama juga. Membuat tandas, membaik pulih tandas. Yang ini menukar bumbung. Untuk pengetahuan semua, yang untuk memanjat-manjat yang kerja-kerja overhead ataupun kerja-kerja di tempat tinggi, kita akan upah pekerja yang betul lah, pekerja yang profesional untuk membuat kerja-kerja di atas bumbung tu. Pelajar-pelajar kita tak benarkan sama sekali untuk memanjat. Okey, ini adalah kepakaran daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, yang mana kita buat program menukar pendawaian rumah, pendawaian rumah. Ini pun kerja-kerja profesional juga. Okey, yang ni menukar bumbung dan membuat pendawaian lampu.
kita gantikan bumbung. Satu rumah kita gantikan bumbung. Seperti yang saya cakap tadi, yang membuat kerja-kerja penggantian bumbung adalah pekerja yang kita upah, yang memang kerja dia untuk buat tukang rumah. Jadi kita sebagai sukarelawan ini membantu tukang tersebut untuk mengangkat, membersihkan. Ini seperti yang kita tengok tadi. Jenis pembaikan yang dilaksanakan, tukar bumbung, baiki beranda, papan lantai. Beranda, papan lantai, lantai yang dah reput dah reput. So menjadi satu kebanggaan dan satu rasa yang sangat berterima kasih daripada tuan punya rumah ni kepada kita lah selaku sukarelawan ni yang membantu mereka membaiki rumah dan membaiki taraf hidup, taraf keselesaan pemilik rumah ni. Pembaikan jenang pintu dan tingkap, ganti pintu yang sudah rosak. Awak boleh tengok kat gambar-gambar ni. Sama juga ini banyak-banyak kerja macam kerja-kerja membaiki rumah. Kita tengok ini adalah sukarelawan kita yang terlibat. Ini adalah proses untuk membaiki bumbung ataupun menukar bumbung. Kita boleh tengok dekat gambar-gambar yang dipaparkan. Kita tengok gambar ni. Amat daif rumah ni. Bumbungnya bocor, bumbung yang berkarat dan bilik air yang tidak sempurna. Kerja-kerja membuat bingkai bumbung kita lakukan di bengkel mekanikal. Terpasang, potong dan sampai di lokasi kita akan pasang. Yang ini adalah kerja-kerja untuk membuat bilik air yang baru kepada pemilik rumah. Seperti yang kita tengok dekat sini adalah kerja-kerja untuk membuat pipe saluran air. Ini kerja-kerja untuk membaiki ataupun menukar keseluruhan bumbung rumah. Kita boleh tengok flow kat situ. Mengikat bata. Ini kita perlukan khidmat daripada Jabatan Awam yang mana mereka mahir untuk kerja-kerja simen dan batu ni. Ini adalah antara pensyarah dan pelajar-pelajar yang terlibat dalam program ni. Ini juga menukar keseluruhan bumbung juga. Di samping kita buat kerja-kerja community, kita juga membuat kerja-kerja sukarelawan dalam kampus Politeknik Port Dickson. Contohnya yang ni kita buat penutup longkang. Seperti yang kita tahu, banyak longkang-longkang yang tidak bertutup dan longkang-longkang dekat dalam Politeknik ni agak dalam juga ya. So kita ambil satu inisiatif untuk membuat program membuat penutup longkang, sama ada dengan penutup longkang konkrit ataupun penutup longkang jenis besi. Kita dapat tengok kat sini pelajar-pelajar yang terlibat. Baik, kita teruskan kepada kluster pembinaan teknologi dan perkongsian ilmu, yang mana ini kita buat kursus untuk pelajar-pelajar automotif, yang mana pelajar-pelajar ni kita bagi kursus ataupun kita ajar cara-cara untuk menyembur cat. Kursus semburan cat automotif kepada pelajar KOKO dan projek semester akhir untuk pelajar-pelajar automotif ni.
Bila dah keluar nanti, nak cat kereta, cat apa, kita at least kita dah ada satu skill, satu skill untuk buat kerja-kerja mengecat. Ini hasilnya. Pakai penyembur tin saja, peringkat yang 9 dalam kluster perkongsian pembangunan kerohanian, yang mana kita jemput penceramah-penceramah luar untuk membagi ceramah motivasi. Ini program pendawaian. Kita teruskan dengan program Kembara Inspirasi Anak Negeri 2018 ataupun kita panggil program KIAN. KIAN, Kembara Inspirasi Anak Negeri 2018. Yang mana objektifnya adalah untuk memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat yang dibuka seluasnya kepada masyarakat, perkongsian kemahiran dan pemindahan teknologi kepada masyarakat di daerah tumpuan iaitu Tampin, Jelebu, Jempol, Kuala Pilah dan Rambau. Membantu dan mendidik permohonan luar bandar dalam mengemukakan permohonan melalui sistem UPU online, sistem politeknik dan kolej komuniti. Membantu masyarakat menerusi program khidmat bakti siswa dalam bentuk khidmat masyarakat fizikal dan perkongsian kemahiran. Program ni kita buat dengan kerjasama Kolej Komuniti Kuala Pilah, Kolej Komuniti Jempol, Kolej Komuniti Rembau, Kolej Komuniti Tampin dan Kolej Komuniti Jelebu. Yang ni program kerjasama dengan Kolej Komuniti Kuala Pilah yang mana kita buat di bawah kluster pembinaan teknologi dan perkongsian ilmu, kursus menservis dan membaiki telefon bimbit. Kita juga membuat promosi politeknik dan kolej komuniti. Tempat adalah di Kolej Komuniti Kuala Pilah. Kita lihat ramai sambutan daripada komuniti luar untuk belajar bagaimana membuat servis dan membaiki telefon bimbit. Sekitar gambar-gambar kursus. Yang ini pula adalah program yang sama, program KIAN, dengan kerjasama Kolej Komuniti Jempol, yang mana programnya adalah menservis motosikal percuma di bawah kluster pembinaan teknologi dan perkongsian ilmu di Kompleks Dataran Arena Tampin. Kita berkongsi kemahiran, berkongsi ilmu dengan owner, dengan pemilik motosikal, bagaimana cara-cara untuk membuat servis motosikal dan pembaikan kecil kepada motosikal. Gambar-gambar program. Kita tengok pelajar-pelajar kita membuat servis motosikal. Aktiviti promosi yang kita jalankan untuk menggalakkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar ataupun anak-anak komuniti di luar sana untuk sambung belajar di politeknik. Seterusnya adalah program YES Politeknik dengan kerjasama Kolej Komuniti Rembau di bawah kluster pembinaan teknologi dan perkongsian ilmu juga, kursus menservis alat pengawet dingin serta promosi politeknik dan kolej komuniti yang mana kita buat di Masjid Kunduh Hulu Pedas di Rembau. Tengok situ kita buat kursus menservis penghawa dingin. Gambar-gambar yang berkaitan. Ini aktiviti promosi. Seterusnya kita tengok program yang kita jalankan dengan Kolej Komuniti Tampin di bawah kluster pembangunan pendidikan. Program Learning English is Fun.
Sekolah Menengah Datuk Muhammad Taha Gemencih. Yang ni kita bagi ceramah motivasi bagaimana untuk kita menggemari ataupun kita suka nak belajar bahasa Inggeris. Kita buat dekat Sekolah Menengah Datuk Muhammad Taha untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Program English is Fun bersama pelajar sekolah. Baik, seterusnya adalah program khidmat masyarakat dengan kerjasama Kolej Komuniti Jelebu. Aktiviti yang dijalankan adalah CSR Balai Adat, CSR Balai Raya, CSR Rumah Bekas Prajurit, Promosi Politeknik dan Kolej Komuniti yang kita buat di Perkampungan Orang Asli Kampung Parit Gong. Menukar lampu dan kipas yang telah rosak. Ini siasat balai adat dan balai adat, yang mana balai ini digunakan untuk aktiviti adat. Aktiviti adat untuk perkampungan ataupun masyarakat orang asli. Pendawaian elektrik, menukar baru suis lampu dan soket yang rosak. Ini menukar pintu baru. Menukar pintu baru. Pintu yang lama sudah rosak, kita tukarkan dengan pintu yang baru. Apa-apa yang telah terkopak tu kita tukar. Yang rosak kita tukar yang baru. Nampak perbezaan dia. Ini papan yang lama yang dah rosak. Yang ini proses-proses menukar papan yang baru. Kemas cantik. Di perkampungan yang sama juga, kita dapati ada seorang pakcik yang telah tua ni. Dia adalah bekas prajurit pada zaman sebelum merdeka, pada zaman British dulu. Zaman British dulu. So rumah pakcik ni sangat daif. Bilik air dia pun tidak sempurna. Dan kita buat program untuk membina satu bilik air baru untuk rumah pakcik ni. Ini kerja-kerja untuk membina bilik air baru. Kepakaran yang kita perlukan sini adalah kepakaran daripada Jabatan Kejuruteraan Awam, Civil Engineering. Ini proses-proses membuat dinding bilik air. Dan ini adalah gambar yang menunjukkan bilik air yang telah siap. Kita tengok perbezaannya sebelum dan selepas. Menukar pintu dapur. Kita sapu shellac ataupun sapu varnish dekat pintu dapur yang baru. Ini yang pakcik dia yang saya katakan, sesi penyerahan kunci pintu baru kepada tuan rumah. So pakcik ni dapat bilik air baru dan pintu dapur yang baru. Ini pakcik ni lah yang bekas prajurit daripada zaman kemerdekaan dulu, zaman untuk memperjuangkan kemerdekaan dulu. Program bersama komuniti masyarakat orang asli. Ini program bersama anak-anak masyarakat orang asli. Happy diorang Happy diorang, pelajar-pelajar politeknik datang buat program kat kampung mereka. Aktiviti dengan masyarakat orang asli ini adalah sesi cabutan bertuah dan sesi penyampaian hadiah. Sesi bersama komuniti orang asli yang beragama Islam. Kita sumbangkan pakaian solat iaitu telekung dan kain pelekat
kepada surau Kampung Parit Gom. Surau dekat Kampung Orang Rosli. Program bersama komuniti masyarakat orang asli, yang ni taklimat daripada Tok Batin. Yang baju merah hitam tu adalah Tok Batin yang memberi taklimat ataupun mengajar cara-cara ikhtiar hidup di dalam hutan kepada pelajar-pelajar politeknik dan kolej komuniti. Ini taklimat ikhtiar hidup di dalam hutan, macam mana nak mencari makanan, nak mencari macam mana ataupun bagaimana untuk mencari sumber di dalam hutan. Gambar-gambar pelajar poli, gambar-gambar pelajar. Sesi taklimat yang diadakan di kampus Kolej Komuniti Jelebu. Seterusnya kita kepada program Ekspedisi Linggi 2019, tahun lepas kita buat, 2 tahun lepas. Ekspedisi Linggi. Antara aktiviti yang kita jalankan adalah projek pemasangan tangki penapian air sungai, projek pemasangan lampu solar, penanaman anak benih bakau, pembersihan sampah sepanjang Sungai Timun, aktiviti seluk lumpur mencari lokan, promosi politeknik dan kolej komuniti. Lokasinya adalah di Taman Lokan, Lubuk Cina, Melaka. Ini adalah program ataupun projek untuk membuat penapis air daripada air sungai. Dekat lokasi program ni tiada bekalan air bersih dan tiada sumber elektrik. Jadi kita buat satu program yang mana kita tapis air sungai tu untuk membekalkan air yang bersih. Ini projek pemasangan lampu solar. Buat pengetahuan semua, untuk kita sampai kepada destinasi ataupun lokasi di sini, jalan darat adalah agak sukar untuk kita lalui. So, jalan yang paling utama kat sini adalah melalui sungai. Kita naik bot. Ini program mengutip sampah di sungai. Banyak sampah-sampah kat sungai ni. Kita bawa pelajar-pelajar ni di sungai, naik bot untuk mengutip sampah-sampah yang berada terapung di sungai ni. Ini adalah sampah-sampah yang terapung. Program menanam pokok bakau di tepi Sungai Linggi. Baik, itu adalah antara program-program yang kita telah jalankan. Baik, so tanamkan dalam diri kita untuk sama-sama membantu masyarakat kat luar sana. Kita ada kepakaran, kita ada ilmu, kita boleh berkongsi dengan masyarakat luar sana. Kita boleh berkongsi dan kita boleh memajukan komuniti dan membantu mana yang perlulah. Mana yang perlu. Setiap pelajar di politeknik ni secara automatiknya adalah seorang sukarelawan. Jadi saya berharap agar program-program yang bakal kita jalankan nanti akan mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada anda-anda semua. Sebelum ni memang pelajar-pelajar semua memang bersemangat untuk melakukan aktiviti sukarelawan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.